Hi everyone, so I'll be starting at the handsome kan saya, saya handsome. Sorry lah, saya suka guna filter. Hi, so if you guys are watching this, I hope you guys can join this with two devices. I mean, like one for. I prefer you guys to watch this through YouTube, through your laptop instead of using your phone because it's going to be a long time. So you guys can watch this on your laptop. We'll be starting at 8:30.
We'll be starting in 4 minutes. 4 more minutes, alright? Hi everyone. We'll be starting in 2 more minutes. So please be patient and stay on the line. Once again, I like to recommend you guys to join this with 2 devices, which is your laptop and your phone, so that you can use your phone for the quizzes after the program is done. And also you can join the live through the laptop so that it won't take like too much space on your phone. And you can use your phone for other things instead. Thank you. Okay, I'll be starting now, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Sirih pinang, sirih beradat, sirih berlipat di dalam puan. Salam kasih, salam berkat. Selamat datang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada yang berbahagia. Panel jemputan kita pada malam ini iaitu Saudari Surya Ibrahim daripada Persatuan Befrienders Kuching, pihak penganjur iaitu Persatuan Mahasiswa Pengurusan Sumber Manusia sesi 2020-2021, para pelajar yang dihormati, rakan-rakan, para peserta serta para hadirin yang hadir secara maya pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bertemu lagi pada malam ini bersama saya, Syukri, selaku moderator majlis anda dalam program Mental Health Forum, Student vs Stress, How to Manage Stress. Jangan leave tau, sebab kita ada banyak hadiah menarik untuk peserta yang mengikuti kuis di akhir forum ini. Okey, baiklah. Hadirin yang dihormati sekalian, seringkali kita dengar pada masa kini bahawasanya isu kesihatan mental semakin meningkat, terutamanya dalam kalangan generasi muda, lebih-lebih lagi golongan para pelajar. Baru-baru ini, kita digemparkan dengan kes bunuh diri yang terjadi akibat tekanan perasaan yang terlalu tinggi. Mangsa merupakan seorang peguam di syarikat firma guaman di Sarawak dikatakan bertindak sedemikian
kerana terlalu tertekan setelah bercerai dengan isterinya dan terpaksa berpisah dengan anaknya yang masih kecil. Tambahan pula, kewujudan era pandemik yang banyak memberi kesan kepada seseorang individu termasuk diri kita sendiri merupakan salah satu faktor terjadinya masalah mental. Pelajar tertekan akibat kelas yang dijalankan secara atas talian. Pekerja pula tertekan kerana gaji banyak dipotong ataupun dibekukan kerana kilang ataupun tempat bekerja terpaksa ditutup. Tambahan pula frontliners, cuti mereka dibekukan, allowance mereka dibekukan. Namun mereka terpaksa bekerja sebaik mungkin untuk menyelamatkan nyawa, terutamanya di masa pandemik ini. Faktor-faktor sebegini nampak remeh kan di sesetengah mata masyarakat yang egois, menyebabkan banyaknya berlaku kes yang boleh melibatkan nyawa. Baiklah, sekarang mari kita beralih ke agenda yang berikutnya. Saya akan menjemput Cik Surya Ibrahim daripada Persatuan Befrienders Kuching untuk menyampaikan kata-kata beliau. Hello. Assalamualaikum. Hello. Ya, selamat datang ke program malam ini. Terima kasih Syukri. Okey, baiklah Cik Surya dah bersedia? InsyaAllah, insyaAllah. Okey, baiklah Cik Surya, kita akan mulakan sesi kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, boleh Cik Surya perkenalkan diri dan jika keberatan, boleh saudari kongsikan bagaimana saudari minat untuk bidang kesihatan mental sebegini dan sejauh mana penglibatan saudari? Okay, so sebenarnya line kita ni agak terputus-putus tapi saya boleh jawablah soalan Cik Syukri. So, Bismillahirrahmanirrahim. So terima kasihlah kepada saudara Syukri yang juga mewakili Human Resource Management Student Association daripada UNIZA kerana menjemput saya pada hari ini. So saya nak perkenalkan diri saya ialah Surya Ibrahim. Okay, berasal dari Kuching, Sarawak. Jadi pekerjaan saya sebenarnya seorang pendidik. Dan saya berkecimpung dalam bidang sukarela wati bersama dengan Befrienders semenjak tahun 2018. Okay. So, mengapa saya menceburkan diri dalam sukarelawati kesihatan mental? Sebab ia bermula dengan dengan seorang kenalan lah. Beliau menjumpa saya. Tapi sebenarnya kalau cerita panjang lagi, dia bermula masa saya kecil dulu, saya memang berminat dalam ketorang membuat hubungan, membantulah, menolonglah. Macam psychiatry ataupun counselling. Tapi bila dah besar ni kita disukarelawati je lah. Okay? Dan sejauh mana saya menjadi sukarelawati setakat ini, saya sebenarnya banyak juga join NGO yang lain. So saya fokus kepada ketorang awareness, okay. Saya fokus juga kepada ketorang membuat program, okay. Juga bersama-sama dengan NGO yang lain lah. Tapi saya punya yang utama ialah Befrienders Kuching. Okay. Itu saja. Okey, baiklah. Dan yang kedua, Miss Surya, bolehkah saudari terangkan serba sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental dan juga stres? Okay. So, kesihatan mental ni, okay, adalah satu kotoran konsep, okay. Dia melibatkan kita punya kognitif, cara berfikir, kita punya perilaku dan juga kita punya emosi. Dia 3 serangkai. Okay, itu membentuk kita punya kesihatan mental. Dan kesihatan mental adalah separuh daripada kita punya kesihatan secara keseluruhan. Dan separuh lagi merupakan kesihatan fizikal. Okay? Jadi kesihatan mental ini, dia adalah satu spektrum. Maksudnya, macam mana cakap, dia ada level yang paling rendah dan level yang paling tinggi. So orang selalu dengar perkataan mental, so dia akan terus fikir gila, terus fikir depression, murung. Sebenarnya tak. Kesihatan mental ini, contohnya lah kalau kita ada jerawat. Okay?
bagi kesihatan fizikal itu terganggu juga sebenarnya dirawat, tapi dia tidaklah sampai menyebabkan kita hilang upaya. Itu tidak menyebabkan kita kehilangan fungsi sebagai individu. Sama juga dengan kesihatan mental. Ada kala masanya kita punya kesihatan mental memang akan terjejas, tapi dia ada peringkat-peringkat dia. So, menarik sekali topik kita pada hari ini berkaitan dengan stres. Stres adalah kotorang spektrum gangguan kesihatan mental yang paling-paling kecil. Paling-paling kotorang rendah sekali. Alright? So, tetapi kalaulah stres ini, walaupun dia adalah spektrum yang paling rendah, kita tak atasi, dia akan melarat. Melarat dan hinggalah kita boleh mencapai ke spektrum yang tertinggi. Okay? So, di sini saya nak perjelaskanlah. Gila dengan penyakit mental, orang yang mengalami penyakit mental adalah berbeza. Okay? Gila dengan orang yang menderita penyakit mental adalah berbeza. Gila ialah bila seseorang itu dah dalam keadaan yang tidak siuman, ia tidak terawat dan dia tidak boleh kontrol langsung tingkah lakunya. Tidak mendapat rawatan. Jadi kenapa saya emphasize benda ni? Sebab orang terlalu takut nak pergi berjumpa dengan kaunselor, jumpa dengan psikiatris. Sebab tanggapan mereka, kalau jumpa mesti dah gila. No. Kalau you berjumpa dengan doktor, kaunselor, you hanya dapatkan rawatan, you boleh kawal diri you okay. Tapi kalau dah tidak terkawal, kalaulah kamu tak dapatkan rawatan, okay, itu baru kita consider sebagai gila. Alright? Okay, baik. Okay, soalan seterusnya, tahu para pelajar banyak yang terlalu workload akibat daripada online class. Okay, tekanan yang terlalu tinggi ni serta high expectation daripada masyarakat sekeliling, keluarga seperti keluarga besar, seperti guru-guru, pada rakan-rakan mereka, banyak menjerumus mereka untuk berhenti. Bukan saja berhenti belajar, untuk mempercayai diri mereka sendiri yang mereka boleh, dan juga mengalami tekanan yang sangat-sangat tinggi. Okay, bolehkah saudari nyatakan beberapa punca stres yang commonly happen untuk student dalam pembelajaran mereka? Okay, punca stres dalam pembelajaran kita boleh bahagikan kepada dua kategori. Kategori internal dan kategori eksternal. Okay. So saya cakap dulu tentang kategori internal lah. Alright. So bila you menjadi seorang pelajar, okay, kelemahan pelajar yang saya dapat lihat adalah mereka tidak ada sebab untuk belajar. Sometimes mereka belajar disebabkan, itulah orang turutan hidup yang mereka perlu ikut. Itulah kehendak ibu bapa. Tapi mereka betul-betul tidak ada like why. Why am I learning? Belum ada cita-cita, masuk kursus pun janji ada. Okay? So itu yang tidak ada dalam mereka punya kotorang jiwa lah, tak ada jiwa. Alright? So bila you tak ada jiwa dalam belajar, ia menjadikan kotorang pembelajaran itu menjadi satu kotorang tanggungjawab, chores, macam kerja yang kena buat. Bukan sesuatu yang menarik, yang fun. Jadi, itu yang pertama. Tidak ada ketorang why. Yang kedua, tidak faham tentang personality diri. Okey, kebanyakan student yang saya lihat, mereka ada ketorang kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan kawan-kawan yang lain. Okay, contohlah yang saya selalu dengar lah. Mereka akan rasa mereka ni tak berapa macam pandai belajar kalau dalam kelas mereka tak boleh nak jawab soalan cikgu, mereka tak boleh nak ketorang how to say join discussion. So mereka sangat rasa ketorang rendah diri sangat. Okay, sebab mereka tak mengenali personality diri. Sebab kita ni sebagai manusia, kita ada beberapa personality dan kita ada pelbagai cara untuk memahami satu konsep. Kita ada pelbagai cara untuk berdepan dengan orang lain. Jadi bila you tak dapat kotorang belajar dengan baik, you rasa tersisih, sebenarnya itu tidak kotorang merupakan kelemahan you. Itu sebenarnya you punya personality. Itu satulah. Yang ketiga, dia tidak faham tentang cara belajar. Ini pun sangat penting. So, cara belajar,
dia ada, setahu saya ada macam 3 ke 4. Pertama, secara visual, secara auditory dan secara kinestetik. Alright? So, kalau you seorang pelajar yang visual, maksudnya you kena belajar dengan melihat gambar. You boleh faham dengan melihat gambar. Kamu tertarik dengan warna. Kalau seseorang yang merupakan pelajar auditory, okay, you belajar perlu mendengar suara cikgu, maka you perlu duduk depan. Kalau you duduk belakang, you cepat hilang fokus. Okay, yang ketiga ni, inilah golongan pelajar yang sentiasa rasa rendah diri, yang sentiasa fikir mereka ni tak boleh nak belajar. Inilah jenis yang kinestetik. Kinestetik ni maksudnya, mereka perlu belajar hands-on. Mereka tak boleh faham kalau dengan visual ataupun dengan kata orang auditory. Okay. Jadi pelajar macam ni, bila dalam kelas memang confirm mereka tak boleh nak kata orang fokus, hilang fokus, susah nak faham dalam kelas. Tapi kalau kita letak mereka dalam setting amali, makmal atau hands-on, dioranglah orang yang paling excellent. Jadi bila you memahami cara belajar you akan memahami bagaimana cara nak belajar dan kata orang kecenderungan untuk rasa rendah diri tu tak ada. So, itulah yang kata orang menyebabkan student rasa stres bila belajar. Okay? So, inilah punca-punca internal. Okay? So, yang paling mengganggu student, yang menyebabkan student stres ialah rasa rendah diri. Tidak yakin pada diri. Okay, yang kedua, kategori kedua ialah punca eksternal. Iaitu tekanan daripada ibu bapa, cikgu. Sebab kita ni dah mencapai kata orang tahap kata orang negara maju, jadi kita semua ni nak berlumba-lumba. So kita melihat kata orang nilai atau nilai result tu terlalu tinggi. Tapi kita tak menilai kata orang effort seseorang. So ini yang saya rasa zaman sekarang ni kena ubah. So you punya result is secondary, you punya effort is the first one. So, tapi mindset ibu bapa jugalah yang memainkan peranan penting. So, kalau daripada kecil you dah di-push, nombor satu. Okay, memang you akan rasa tertekan lah, tidak dinafikan. Okay, penerangan yang sangat jelas daripada Cik Suria. Okay. Soalan seterusnya. Stres yang melampau menjejaskan bukan mental health seseorang, namun physical health. Okay, berbalik kepada apa point kita tadi iaitu high expectation, tekanan yang tinggi. Bolehkah saudari adakah high expectation satu perkara ini boleh menjadi punca stres ataupun tekanan seorang individu? Okay. So, high expectation bermaksud you ada satu kata orang standard yang you nak capai. Okay? So, kenapa kita nak capai satu standard? Because daripada mindset yang mengatakan you must be perfect. Why you want to be perfect? Sebab you rasa, oh kalau aku tak perfect, aku tak cukup, I'm not enough. Ini adalah satu mindset yang sangat-sangat bahaya. Okay? Dan selalunya orang yang kata I'm not enough, okay, disebabkan orang-orang sekeliling tidak menghargai kata orang effort. Okay, tidak memandang kepada dia punya kata orang usaha. Sebaliknya hanya bertumpu kepada nilai-nilai grade, nilai-nilai itu sekali. Jadi sudah menjadi macam sebatilah dengan student punya kata orang mindset. Oh, aku mesti dapat capai tinggi. If not, my parents will be disappointed. My teacher will be disappointed. I will be nothing if my result is not as I'm expected. Okay? So, jadi ini yang menjadi punca stres sebenarnya. Okay? So, how to say? There must be a balance. Okay? Of course, sebagai seorang cikgu lah, me, of course, I want my student to achieve very well. Tapi at the same time, I want them to learn. Ada student, result bagus tapi they don't learn. Sebab lepas exam dah lupa dah apa yang dia belajar. So, that is kata orang paling menyedihkan lah. And yes, high expectation
from other people memang sangat mengganggu kata orang kesihatan mental student kita lah. Jadi apa tadi soalan tak dengar the next one. Hello? Okay, the next one. Sejauh manakah overthinking ni, impak overthinking ni boleh mewujudkan stres di minda seseorang dan macam mana cara thinking? Overthinking. Okay, overthinking ialah bila you berfikir dengan satu benda ni ulang-ulang kali, menganalisa satu benda tu ulang-ulang kali. Because you nak cari satu yang perfect, macam kalau boleh tak nak buat salah. Okay, this is very dangerous, merugikan. Kenapa? Ia tidak membenarkan you buat salah. So selalu kalau student jenis overthinking ni, bila dia buat assignment, dia akan macam sikit tanya pada lecturer, macam betul ke? You know, macam dia tidak ada confidence untuk buat their own assignment on their own. They don't have that confidence. Padahal kalau lecturer pun sebenarnya dia nak tengok how your mind, how you works, your mind works, how you boleh develop you punya skill dalam buat assignment. Tu yang kita orang nak. There's no macam kata orang hitam putih sebenarnya. Okay, jadi overthinking is memang sangat kata orang melumpuhkan seseorang. Meaning you hanya berfikir tapi no action. Ia berbeza dengan orang yang banyak berfikir lain. Banyak fikir maksudnya you ada strategi, you ada perangkaan, you ada plan, you ada tu ni. Satu you dah fikirkan langkah-langkah and then you buat. It's different daripada overthinking. So macam mana kita nak atasi overthinking ini? Okay. Kata orang kita kena accept that kita manusia ni ada flaw. You will make mistakes. Love doing mistakes because bila you make a mistakes, you learn. Kalau you takut buat mistakes, you never learn. So, student, masa you sekarang ni, student have a license to make a mistakes. Now, you have the license to make mistakes. But once you're working, you no longer have that license. Jadi, pergunakanlah lesen untuk buat salah ni sebanyak yang mungkin. Jadi, one of the things student takut nak buat mistakes ialah mereka takut tanggapan orang terhadap mereka. Ni satu lagi, peer pressure. Macam seolah you meletakkan bahawa you punya value as a person is terletak kepada you punya performance kata orang di depan orang, performance how much you know. And then paling sadisnya kalau you want to show to cikgu yang you kata orang know. Tapi padahal cikgu sebenarnya, pendidik sebenarnya lebih suka kalau you tunjuk yang you tak tahu. Apa you tak tahu. We don't expect you to become, perfect in learning. Okay, that's why we are here. Kalau you dah perfect in learning, so pendidik tak perlulah jadi pengajar lagi kan. So you can learn on your own, right? So this is one of the thing yang you can do to make yourself not to be overstressed by overthinking. Okay, memang senang lah saya sekarang cakap, tapi benda macam ni you can try to do satu konsep kita akan panggil sebagai mindfulness. Mindfulness adalah satu praktis yang mana you sedar, berfikir dalam keadaan sedar, bukan berfikir secara kotoran terapung-apung. Maksudnya ada kita, kadang-kadang kita fikir kan, dia boleh macam masuk serut sana, serut sini. Itu satu cara fikir yang sangat bahaya, yang sangat tidak digalakkan. Tapi you fikir dengan cara you sedar apa yang you fikirkan. Kalau you menyeleweng sana sini, so you kena batah balik ke tempat asal pemikiran yang kamu nak buat lah. Macam tu. Okay, faham. Saya staff pun, saya sendiri pun ada dalam saya punya study, saya selalu high expectation dari family. So, tu dah common things untuk orang student juga. Ya, memang common. Buat sesuatu kesalahan, kita takkan belajar buat. Saya suka ayat Cik Suria. Okay, kita kelima pula. Apakah antara yang perlu beri perhatian lebih dalam pengurusan stres tu? Okay, untuk pengurusan stres sebenarnya, dia ada empat
no, tiga kata orang kategori kelompok yang kamu kena perhatikan lah. Pertama dalam pembelajaran, okay? Because saya tak nak bagi cara untuk atasi stres dengan kata orang dengan hanya merawat simptom. I want you to go into the roots, dia punya akar umbi dia. So akar umbi dia datang daripada you punya pembelajaran, you punya niat. Nah, niat itu penting, okay? Sebab kalau you datang di UST ke college dan kamu tak ada niat yang spesifik, kamu tidak ada tujuan, meaning kamu senang untuk dipengaruhi. Okay? So, another thing you must remember, bila kita belajar, kita tak dapat nak tunggu motivasi. Okay? Bila you belajar, you have to push through you punya hardship sampai you dapat. Bukannya you tunggu dapat motivasi, baru you nak study. It's patutnya the other way around. Okay, so kena ada niat. Dan juga learning mindset. Macam saya katakan tadi, learning mindset ini ialah macam contohlah, saya selalu beritahu pada student I. Kalau saya bagi you assignment, okay, instead of thinking dia satu beban, be happy. Walaupun ni sebenarnya tak berapa suka, tapi make a good reaction. Oh, bestnya ada assignment, you know. Because bila you punya emotion, walaupun dalam keterpaksaan itu, tapi bila you nak buat benda tu, you jadi macam fun. Okay? You kenal si Jim Quick. Kenal tak Jim Quick? Jim Quick, dia ada satu kata orang tagline yang saya ingat sampai dia bilang, you boleh ingat satu benda kalau ia disertakan dengan emosi. So, kalau emosi you belajar ialah gembira, happy, apa lagi, you rasa senang. Jadi, apa yang you nak belajar tu sangat mudah dan you macam senang nak ingat. Tapi kalau you belajar dalam keadaan keterpaksaan, so rasa benci, meluat. Actually, kalau you ada kata orang lecturer atau pengajar yang you tak apa-apa gemar kan. So, itu juga jadi faktor untuk you susah nak belajar. Jadi, untuk kes-kes macam ni, saya senang dia cakap pada students. Apa-apa pun ilmu tu datang daripada cikgu itu, pengajar itu. So, you kena kata orang berbesar hati. Makin cikgu itu menyakitkan hati kamu, makinlah jadi apa kata orang, sayangilah cikgu tu walaupun menyakitkan. Sebab kita nak ilmu tu. Dan satu lagi, kena ada rasa konsep hormat pada ilmu. Maksudnya, how to say, minta maaf cakap lah, kadang-kadang student tanpa sedar dia mengumpat cikgu, dia mengata cikgu, komen itu, komen ini, tanpa sedar. Kadang-kadang adab dengan cikgu pun tak ada. Maksudnya, dalam cikgu mengajar bercakap, dalam kita memberi assignment mengeluh. Okey, itu adalah adab. Dan adab itu sangat penting bila kita nak menimba ilmu sebab di situ terletaknya keberkatan ilmu. Ilmu, kalau you tidak kata orang jaga adab, ilmu tu saya katakan sebagai U-turn. Dia tak jadi nak masuk. Sebab ilmu ni satu cahaya. Dia satu macam kata orang, you can, how to say, you can have a perfect kata orang score, but kenikmatan ilmu itu kata orang how to say, kebijaksanaan daripada ilmu tu you tak akan dapat. Ada kan you jumpa orang yang PhD tapi dia punya kelakuan dia tak macam orang berilmu, ada kan? Itu maksudnya ilmu tu tak dijaga, ilmu tu tak ada keberkatan. So inilah aspek pembelajaran untuk mengatasi stres. Sebab kalau you langgar-langgar benda ni, so you menjadikan stres pada you. Okay, yang kedua ialah ketahanan emosi. Okay. So, you kena jagalah emosi you. Okay, sebab apa? Emosi tadi adalah sebahagian daripada you punya kata orang kesihatan mental. Okay. So, bukan nak kata stres ni tak pernah, kata orang tak akan berlaku. You hari-hari akan ada stres. Tidak ada manusia yang tidak ada stres, tetapi cara kita menangani stres itu yang akan kata orang membantu ataupun menyusahkan kita. Okay. So, pertama jaga kesihatan fizikal lah. Tidur kena cukup, makan kena berhasiat, kan? Kena ada rehat. Okay. Jangan kata orang, ada orang satu mindset macam ni. Oh, aku perlu belajar. Macam duduk di kursi dari pagi sampai malam. Punyalah dedikasi untuk belajar. Tetapi,
Badan you dah penat. Otak you pun dah penat. You tak rehat pun. Makan pun, minta maaf cakap lah, student kadang-kadang lebih cenderung makan Maggi. Kan? Lebih cenderung. Kata orang, saya faham kadang-kadang student ni ada kekangan belanja. Tetapi kalau boleh lah, kalau boleh, carilah makanan yang bernutrisi. Okay? Itu untuk menjaga kesihatan fizikal. Satu lagi, gaya hidup. Okay, gaya hidup. Macam mana cakap lah? Bila you jadi seorang student, okay, di peringkat universiti ke, college ke, kebanyakan you tidak duduk bersama ibu bapa. Okay. Ia satu perolehan yang sangat besar. You dah umpama macam ada satu kebasan yang besar sekarang ni. Kalau tidak ada orang yang mengawas you. Jadi, gaya hidup dia kadang-kadang boleh terjebak dengan gaya hidup yang tidak sihat. Okay. Tidak sihat yang saya maksudkan ialah mungkin pergi kata orang berliburan, tengok wayang, apa-apalah yang patut. Yang paling ketara sekarang ni tujuan lebih cenderung untuk main game. Main game tidak ada masalah. Main game tak salah. Tetapi dia kena ada had. Okay, kenapa? Otak kita ni ada satu bahan kimia dikenali sebagai dopamin. Okay, dopamin. Okay. Dopamin ini, bila dia macam dah terlalu banyak, okay, bagaimana ia boleh datang terlalu banyak? Sebab ia datang daripada stimulasi main game dengan media sosial. So, dia ada satu macam overdose of dopamine. Ini menyebabkan student sukar untuk fokus dalam belajar. Pernah tak kalau you belajar, you nak duduk ni, dah baca ni, you rasa macam bosan lah. You akan buka Instagram, you akan buka Facebook. Dia macam belajar sambil menyelit-nyelit dengan benda lain, betul? You tak akan fokus 100% kepada apa yang belajar. Okay. Itu maksudnya you dalam keadaan dopamine overdose. So kalau you nak fokus dalam study, sebab study ni you perlu high concentration. Okay. Jadi you kena melakukan kata orang dopamine detox. Maksudnya you kena berpuasa lah daripada segala stimulasi, game ke, media sosial ke, whatsoever. You kena buat. Limitkan diri you untuk main benda tu dalam masa tempoh 1 jam. And stimulate benda you dengan benda-benda yang contohnya membaca. Ataupun bermain, kalau main game pun game yang board game. Okay. Not too much on technology. Okay. Alright. So, satu lagi, kita kena ada support system. Kawan-kawan, support system ni macam orang-orang yang menyokong kita lah. Dalam masa kita sedih kah, kita nak berkongsi rahsia kah. So, kita ada support system. Kawan-kawan ataupun keluarga. Or sometimes you ada cikgu yang kamu percayai. Okay. So, ada student malang yang mereka tak ada support system. Okay. Walau you tak ada pun, you cari juga. Dengan tu saya nak mempromosi, tolongkah call befrienders kucing. Sebab kalau you ada masalah, contoh you stress, you nak menangis ni tentang assignment tak siap, kan? You nak mengadu pada kawan you, dia orang pun sama-sama stress. You nak mengadu dengan mak bapak, takut kena marah. So call lah befrienders. Sebab kalau you simpan-simpan, you akan menyebabkan diri you sangat dalam keadaan yang kata orang tak terkawal, sampai you rasa macam give up. Ya, itu yang student kena hati-hati. Kalau tidak ada support system, silalah cari apa cara sekalipun. Dan saya rasa kalau dekat mana-mana universiti memang ada counselor kan, memang ada satu so pergilah berjumpa dengan mereka. So kalau you jumpa counselor, tak maksudnya kamu ada kata orang sakit mental. Maksudnya you just perlukan kata orang sokongan emosi. Okay. Dan seterusnya beriadahlah. Kata orang buatlah apa-apa hobi. Okay. Sebab kita dah fokus benda yang serius, your mind needs to have fun. Masa ni lah yang you boleh main game sekejap dengan board game ke, ataupun maybe you boleh main Instagram ke, tapi limited time. Cuma macam tidak digalakkan lah juga dalam sepanjang 24 hours tu kamu belajar saja. Ini kena ada kata orang balance. Balance is the key sebenarnya. Okay. Yang seterusnya, menguruskan tekanan eksternal ini,
you kena pasti apakah pencetus yang menyebabkan kamu stres. Okay. Ada student dia stres sebab kewangan. Every time semester masuk, baru masuk, okay, stres tentang kewangan. Ada student trigger sebab exam. Ada student trigger masa every time nak hantar deadline assignment. So, you kena pasti apa you punya trigger. So, kalau kamu tahu apa benda yang menyebabkan kamu stres, bila benda tu datang, trigger tu datang, you dah ada plan. Patutnya ada plan lah. Jadi, stres tu tidak menjadi kotoran melarat. Dia macam terkawal. Okay? Dan menguruskan masa. Menguruskan masa, maksudnya, semua kita tahu kalau kita tak uruskan masa yang baik, semua benda yang kita buat adalah dalam keadaan tergesa-gesa. So, kotoran bab ni saya tak nak sentuh dalam lah. Tapi sendiri student pun faham kan. Kalau you buat benda tu last minute, itu memang akan menyebabkan you sangat-sangat stres. Okay, so saya nak bagi tips pada you lah as a pendidik. Contohlah, kadang-kadang kan cikgu ni bagi assignment pada you, bukannya saya tahu cikgu lain ada bagi assignment juga, betul? Kita orang yang bagi je. Kita orang ada perancangan kita orang sendiri. We don't know at your side apa yang you perlu buat. Apa assignment lain ni cikgu lain bagi. Okay. Saya selalu encourage my student untuk tell me kalau deadline itu tidak dapat dipenuhi. Bukan last minute lah, tapi contohnya lah. Beberapa cikgu dah bagi deadline pada masa yang hampir sama. Jadi, bila saya bagi deadline, tolong bagi tahu saya, okay, cik, ada benda-benda ni, jadi boleh tak tangguh sikit. So, I'll be willing to kotorang, reschedule the deadline. Okay. Macam saya nak student ada komunikasi dengan pengajar, dengan cikgu, dengan lecturer. Apa yang kamu boleh buat dengan tak boleh buat. Jangan out semua tapi last kamu semua bengkok. So kita tak nak tu berlaku. Just know your limits. Okay, know your limits. Okay, contohnya kamu boleh buat macam ni tapi tak boleh, just discuss. Be transparent with your lecturer. At the same time, jangan ambil kesempatan. Kadang-kadang bila cikgu bermurah hati, student dalam kesempatan. So, just kotorang work together lah. Because kita nak you boleh belajar and kita nak you graduate and you pun nak ilmu kan. So, we kotorang kita help each other in that sense. Alright? Dan kadang-kadang kalau ada isu yang you boleh atasi, contohnya tentang kewangan. Okay? Cuba cari jalan macam mana you boleh atasi masalah kewangan. Ada banyak bantuan yang boleh diberikan. Jangan malu nak minta bantuan daripada orang lain. Kadang-kadang student pun ada masalah, let's say dia tak faham. Takut tanya pada pengajar. Takut cikgunya marah. Tapi kadang-kadang ada cikgu yang memang jenis yang marah pun kan. Tak apa. Cari kawan yang pandai. So, kadang-kadang kita nak belajar ni, memanglah sukar, sangat sukar. You kena faham bahawa untuk menjadi seorang yang berilmu sangat susah. Memang kena tahan malu, memang kena bersabar. Jadi walaupun ketorang berdepan dengan kesukaran ni, you kena ketorang cari jalan. Dan yang penting kita bukannya macam seorang-seorang nak belajar tau. You kena ada ketorang network. Kalau orang ni tertolong kau ni. So, inilah kita berbaiklah pada semua orang. Okay? So, satu lagi, menerima keadaan seadanya. Macam redha lah kata orang. Okay. So, kalau benda tu kita boleh buat, kita boleh buat. Okay, contohlah, you dah last minute ni bekerja ni, assignment ni. So, you rasa dah macam, oh my god, kan, habislah result aku, kan. Okay. Be realistic. Okay. Pertama, it is your fault kalau you terlambat. Korang you tak mampu nak reach deadline because you korang melengah-lengahkan. Okay, terima. And then, tapi still, kalau you markah you rendah pun, it's not the end of the world. You still alive. You still breathing. Okay, apalah sangat markah tu, markah, it doesn't, ni saya nak ingatkanlah, markah tidak menggambarkan diri you siapa. Faham? Bila you bekerja besok, you dah ada keluarga besok, tidak ada orang jumpa dengan you makan SPM berapa, you grade dulu, degree berapa, you punya pointer, nobody cares. Tapi orang akan peduli dengan you punya
kata orang ethics dalam bekerja. Orang akan ingat you punya kata orang budi bahasa bila bekerja. You punya kebijaksanaan, solving problems. Solving problems dengan nilai kata orang pointer tinggi tak sama. Okay, so work on that. You punya skills. Kita patutnya, student patutnya fikir untuk naikkan value diri sendiri dengan skills. Bukan sahaja semata dengan CGPA. Alright? So, bila you dah terdesak macam tu, pasrahlah. So, what if you kena ulang? What if you gagal? What if you macam, how to say, satu semester you kena kata orang ulang balik? What if that? So, you still alive, you still breathe, kan? Memang ada masalah, tapi banyak benda di dunia ni, ada banyak lagi benda yang kata orang yang lagi teruk daripada you kena ulang paper tu kan. So, memang you akan stress, tapi kalau you fikir macam terima keadaan seadanya, you will be relaxed lah. You tidak pressure on your own. So, kata orang, you pernah dengar sih perkataan budaya hustling culture yang berlaku di di Amerika, yang dekat Korea, dekat Japan. Hustling, they work macam nak mati, worker sampai sakit. So that kind of culture perlu dihapuskan. For me lah, in my opinion, because it's going to kata orang take too much on your mental health. So kita hidup bersederhana, penting you happy. Kalau you belajar pun belajar dengan happy. Tak ada pointi tinggi pun tak apa. At least you learn. Right? Okay. Itu saja untuk bahagian ni. Okay, so daripada soalan tu tadi saya boleh dapat rumuskan yang hidup kita ni bukan hanya bergantung dengan result or keputusan yang kita dapat. And again, setiap yang kita melakukan, kita akan biasa belajar benda baru. Betul. Next question is, saya tertarik dengan Cik Suria punya preference tadi, iaitu hubungi orang ataupun kita perlu cari support system sekiranya kita stres. Okay, bagaimanakah preference Suria sendiri terhadap stigma orang ramai dan masyarakat terhadap orang yang masalah mental ni? Sebab mereka kan ada setengah masyarakat kini, asal tengok orang macam tekanan ke depres ke stres, mesti mereka akan cakap, oh dia ni nak tarik perhatian je, yang nak ambil. So apakah preference Cik Suria terhadap stigma tersebut? Okay. Ini saya punya teori lah, tidak ada di mana lah. Okay. Di dunia ni ada orang yang menyakiti dan ada orang yang tersakiti. Okay. Orang yang mengalami isu kesihatan mental ni sebenarnya ramainya adalah orang yang tersakiti. Okay. Dan mereka ni kata orang terlalu baik. Sampai kan mereka tak macam, macam manusia yang baik yang tak boleh nak kata orang menjadi kata orang, how to say, membela diri lah sometimes lah. Okay. Orang yang menyakiti itu pula, pada pandangan saya, kebanyakan orang yang memberi stigma. Orang macam tu. Okay. Because mereka tak ada rasa sakit pun. Orang tak ada sakit mereka. So they don't have that empathy. Tidak rasa empathy kepada kesakitan orang lain, penderitaan orang lain. Okay. Jadi memang saya akuilah, stigma tu memang ada. Tapi bagi saya lah, contohnya saya banyak macam kata orang mendengar macam kadang-kadang kan orang ni ada macam isu depression, anxiety, tapi family, kawan, not really supportive, just kata okay lah, kamu bertahan je lah, sabar je lah, that kind of mentality. So what I'm going to say now, please remember, siapa-siapa yang ada isu dengan kesihatan mental, please remember, you are not kata orang yang rugi di sini. Because you dapat rawatan. You are responsible of your own mental health. You should be proud. Orang-orang yang menyakiti kamu tu, sometimes they don't know. Dia sendiri mungkin ada isu kesihatan mental. Sebab kesihatan mental ni sangat meluas.
Dia bukan hanya merujuk kepada depression, anxiety, banyak. Tentang personality pun ada. Personality seperti narcissistic, personality sebagai yang ada macam psikopati, sociopati. Itulah golongan-golongan orang yang suka menyakiti orang lain. Tapi sometimes dia orang tak sedar yang dia orang ada kata orang isu kesihatan mental. So bagi saya lah, you just focus on your life, on apa yang you boleh buat untuk beri diri you rasa bahagia dan gembira. So pedulikan macam mereka tu tak ada value in your life, what do they know about your life? Okay, so kalau orang tu kata oh cari perhatian, so apa salahnya? Apa salahnya? Sebab kita semua ni, memang kita semua ni nak perhatian, tahu tak? Kalau kita orang yang tak nak perhatian, masakan kita nak kata orang ada Facebook, semua kita ada Facebook, kita nakkan perhatian, kita nak like. So be honest, memang kita manusia inginkan perhatian. So what? Apa masalahnya? So muncullah orang tu minta perhatian dengan cara yang bagus, cara yang baik. So andai katalah you ada kata orang golongan kawan-kawan ataupun keluarga yang tak supportive, how to say, forget about them. Cari klik lain, cari orang yang boleh support. Sebab kita ni manusia ni ada pelbagai. Kita ni ada wavelength yang berbeza-beza, okay? So doesn't mean kalau you di reject di sini, di sana oleh orang terdekat, maksudnya you orang yang langsung tak berguna, langsung tak ada nilai. No. You tak jumpa orang yang betul yang boleh kata orang memahami you, yang boleh membantu you. So there's a lot of people. Sama juga kalau you minta bantuan dengan golongan profesional. Sometimes bila jumpa, maybe you rasa tak klik, you rasa macam tak sesuai. So jangan kecewa, kata orang cari konselor lain, cari psikiatris lain, cari kata orang psikologis yang lain. Sebab kita manusia, kita ada keberbagian, tu kena ingat tu lah. Okay, penerangan yang jelas daripada Cik Suria. Okay, persebaran dan keadaan yang tak kondusif, adakah itu salah satu penyebab stres dan tekanan? Oh, keadaan yang tak kondusif ya? Okay. So, kalau kita cerita tentang keadaan yang tak kondusif, okay, kita fokus kepada pembelajaran online lah. Okay. So, bila you belajar online, let's say lah, you tidak ada bilik sendiri, you tidak ada tempat meja sendiri. Of course, memang dia akan mengganggu. Tambahan pula, bila you berada di rumah, umpama you jadi part time belajar, tapi full time jadi, kata orang macam, not to say full time bercuti lah, tapi macam full time menjadi orang yang menjaga rumah. Itu satu masalah. Jadi, yes, keadaan yang tak kondusif memang akan mengganggu. Tambahan pula kalau dalam rumah tu ada ramai ahli keluarga lah yang ada ni. Jadi macam mana you nak fokus dalam you punya belajar. You pun ada cerita tentang kata orang line internet yang tak elok menyebabkan stres kan. Itu pun salah satu juga. So benda ni semuanya walaupun wujud, tapi kalau you ada kata orang why tadi, you ada value sebab mengapa kamu belajar, bila you berhadapan dengan pelbagai kesukaran pun, you akan still boleh fokus. Jadi, not to say kalau you tidak ada, let's say lah, you tidak ada internet line. So, adakah ini makna you tak boleh belajar? No. You boleh minta cikgu you untuk, upload mana-mana yang mungkin you boleh pergi ke bandar. Sebab di Sarawak memang masalah line sangat teruk. Jadi what we can do ialah, contohlah saya buat kelas online kan. One of the effort yang kita orang ada ialah kita akan rakam kelas online tersebut. And then kita akan upload dekat YouTube mana-mana. So student yang tidak dapat join masa tu, yang terganggu lainnya masa tu, they can refer back to the records. Faham tak? So we work together as a teacher and the student pun we work together. So sebenarnya you don't need to have a conducive place ataupun situation untuk you learn. Tapi you tak akan stress because you dah ada kukuh you punya why. You remember this orang Verona budak yang ke Sabah tu. Oh, Veronica. Veronica.
Nama dia unik sikit. Benda dia unik apa nama dia? I'm sorry kalau dia kan nak exam sampai bina pondok naik atas pokok, okay? Because she have the why to learn. So dia tidak jadi stress bagi dia. Bagi dia okay je. Nanti dia jawab exam. So itu sajalah. So, soalan seterusnya. Apakah implikasi daripada sekiranya stres dalam pembelajaran tu kita tak dapat tangani dengan baik? Okay, very good question. Okay, bila you ada stress and then you tak atasi, dia akan jadi satu kotorang perubahan tingkah laku. So instead of kotorang fokus untuk belajar, you akan fokus kepada benda lain. Maksudnya you akan uh, main game, okay, you fokus kepada drama, lihat drama dekat internet. Because apa? When you're stressed, your mind, you punya brain ni, they want to protect you. So bila you nak study kan, you stress to study. So mind kata, your mind kata, your brain kata, no, don't learn now, you are stressed now. So pergi main game lagi bagus untuk hilangkan stres. Okay. Jadi mula-mulanya sikit, dia tak mengganggu you punya pembelajaran. Tapi kalau dah berlangsung dalam tempoh masa yang lama, maksudnya you akan ketinggalan dalam you punya kelas. Jadi dia akan menampakkan pada you punya lecturer sebagai you malas. Ni masalahnya. Sebab sebenarnya you stress, asal you stress tapi last, okay, cikgu kata you malas. Maybe cikgu akan tegur. And then, apa yang you rasa lepas tu? You akan rasa macam disappointed at yourself. You rasa rendah diri. You rasa macam student selalu silap dia kata, oh, aku tak boleh belajar, aku tak pandai belajar. Okay, that is a big mistake to yourself lah. So, padahal you are stressed. Okay, bila ni berlanjutan pula, so you punya performance akan merosot. You punya rasa self-esteem pun akan merosot. So, akan mulalah you punya negative thought. I'm not enough. I'm not good. I'm so bad student. Blah, blah, blah. Aku tak guna. Menyusahkan mak bapak, you know. Sampaikan satu tahap, you punya negative thought tu sangat melampau. Okay. Satu tahap, you akan rasa hidup ni tak ada makna. You rasa you tak berguna. You rasa mati lebih baik. Itulah bahayanya kalau kita punya stres. Datang benda-benda yang kecil, paling simple, tapi you tak tangani. Yes, ia boleh menyebabkan you develop anxiety, develop depression. Okay, and then you boleh develop lagi kepada penyakit-penyakit lain seperti ketorang bipolar disorder, skizofrenia, boleh. Sebab itulah kita banyak kempen untuk jaga kesihatan mental. So, ketorang student yang lihat IG ni sekalian, please take care of yourself, love yourself. Tidak ada orang lain yang boleh sayang diri you selain daripada diri you sendiri. So, take care of yourself. Okay? Okay, baiklah. Nak tanya Cik Suria pula. Pesan Cik Suria sendiri. Cik Suria pernah yang mengalami masalah mental ni. So, apakah masalah mereka dapat cara Cik Suria membantu orang? Sebenarnya kan Syukri, bila bercakap tadi suara you putus-putus. Ya. Boleh you type tak? Sebenarnya dari tadi memang putus-putus pun suara you. Dah okey sekarang? Cuba. Okay, cuba lagi sekali. Okay. Berdasarkan personal preference Cik Suria sendiri, sebab Cik Suria pernah berurusan dengan para individu yang mengalami masalah mental ni kan. So, apakah masalah yang usually mereka hadapi dan bagaimanakah cara Cik Suria membantu diorang? Membantu, macam mana saya membantu? Alright. So, majority student yang saya jumpa, semuanya ada masalah dengan self-esteem. Walaupun result SPM dia gempak, okay, walaupun performance quiz kan saya tengok okay, tapi diorang ada self-esteem punya issue. So,
macam mana saya nak bantu, saya kena tahu, saya kena siasat. Kenapa dia ada rasa self-esteem rendah. Dan kebanyakanlah student bila self-esteem rendah sebab dia tak memahami personality dan gaya belajar sendiri. So saya akan kata orang coach lah. Okay, you ni pasti macam mana, saya akan terangkan. So cara belajar ni patut macam ni. Okay. Dan satu lagi, bila saya contohnya student yang saya jumpa ni sebenarnya adalah mereka yang ada masalah dari segi tingkah laku ataupun dari segi kata orang performance dalam study. So pendekatan saya selalunya saya tak akan how to say judge. Dulu sebelum saya belajar ilmu kata orang psikologi ni sebagai calon cikgu saya memang judge. Oh, student ni tak ada motivasi lah, ni lah. Okay, saya judge. Tapi I'm wrong. Bila saya dah belajar baru saya faham. Apa-apa pun student buat actually datang daripada masalah personal yang mereka tak atasi. Datang daripada rasa rendah diri yang mereka tak sedar. Cara belajar yang salah. So, itulah pendekatan saya lah. Menjawab tak? Okay. Terima kasih Cik Suria atas jelasannya. Okay, last question daripada saya nak tanya dengan Cik Suria sebelum kita beralih ke sesi seterusnya. Okay. Bagaimanakah cara Cik Suria sendiri mengatasi masalah stres kalau Cik Suria menghadapi stres sendiri? Okay, so saya ni dah lama hidup lah, sikit lah berkurang kan. Okay, so saya perasan kalau saya pada umur dalam 20-an sampai 30-an, saya perasan kalau saya stres, saya akan develop hobi baru. So saya ada banyak hobi, sangat banyak. Daripada craft, teknologi, semua saya ada. Tapi sometimes it works, sometimes it doesn't work. Also, satu ketikanya, saya rasa okay, kalau dah stres sangat, maybe I should, kata orang do exercise. Sorry to say lah, exercise memang sangat membantu. Because kan, this the chemical works in your mind. Sebab bila you exercise kan, memang ada macam like feel good. Jadi kalau you ada stress pun, you tak rasa macam menusuk sangat tau. Dia rasa macam, okay lah. Okay, satu lagi, how to say, I stop caring about other people's opinion about me. I stop. I don't want dulu I'm a people pleaser. Nak menyenangkan hati orang, nak jaga hati orang. But now I stop. And so I recommend for that for students tu. Lagi awal you boleh develop macam kata orang kulit tebal, thick skin, lagi bagus. So pedulikan apa orang cakap. Just focus on our life. Dan kita pun jangan peduli pada hal orang lain lah. Jangan kita kata, oh aku tak peduli hal apa, aku tak peduli orang kata apa, tapi kita pula yang menyebut hal orang. So must be fair lah. So I think yang kata orang you don't care about people think about you is the best one. Because you buat satu benda jadi confident, you buat benda yang suka, you tak perlu rasa risau. Okay, itu je. Okay. So dengan ni kita dah habis sesi untuk soal jawab dengan Cik Suria daripada pihak kami. Okay, sekarang kita akan mulakan dengan sesi soal jawab di antara para peserta dengan Cik Suria sendiri. So sesiapa yang ada soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Kita dah ada soalan dah sekarang. Daripada Amir Azman 95. Dia tanya dengan Cik Suria, bagaimanakah proses untuk menjadi sukarelawan Befrienders kalau di Kuching dan apakah syarat-syaratnya? Alright. So kalau di Kuching, kita orang memang ada bagi satu link lah. So isi borang tu. So and then you akan ada ada interview lah, ada interview. And then lepas tu kita ada training, intensive training satu. Yang kedua kita ada training untuk job call, responding dan juga jawab email. Alright. So requirement, ini sudah semestinya 18 tahun ke atas.
So tak semestinya kamu ada apa-apa ilmu tentang ketorang psikologi ke apa, sebab kita akan bagi training. Ah, so siapa-siapa juga boleh memberikan sokongan emosi kepada orang lain. So itu je lah kita punya proses. And then so, so saya menggalakkanlah kamu, walaupun you all di Terengganu kan, menggalakkan kamu untuk jadi volunteer kalau kamu mampulah, insyaAllah. Alright. Okay, soalan seterusnya pula daripada Khalifah Hijrah. Okay. Nak tanya, ada sesetengah orang yang orang akan selalu cari dia untuk ceritakan masalah. Tapi kadang-kadang orang tu sendiri yang ada masalah yang dia tak mampu nak selesaikan. Jadi soalannya macam mana cara untuk kita boleh kawal emosi dengan diri sendiri? Okay. Satu peraturan dalam, okay, contohnya you suka menolong orang, you suka mendengar kata orang masalah kawan you. Apa yang you buat sebenarnya kita panggil sebagai hubungan menolong. Okay. Jadi rules dalam hubungan menolong ni ialah you sendiri kena how to say in dalam keadaan stabil. Kalau you sendiri ada isu yang menyebabkan emosi tak stabil, memang tidak digalakkanlah untuk membantu orang lain. Sama macam konsep dekat dalam kapal terbang kan. Kalau kita nak sarungkan oksigen mask tu, you have to put the mask on yourself first, baru kepada orang yang jaga. Betul. Sebab apa? Kalau you gigih juga nak membantu orang lain, walaupun you sendiri dalam keadaan yang tak stabil, you boleh harm diri you sendiri, pertama. Dan kedua, you boleh harm orang yang minta bantuan. Sebab itu, kadang-kadang kita ni budaya di Malaysia ni susah nak berterus terang. Tapi belajarlah orang menjadi asertif, berterus terang kepada orang yang kamu sayang. Mungkin kata dia sekarang ni pun dalam keadaan yang tak sesuai untuk bantu kamu. Okay, boleh tak kalau you pergi ke sana ke, you pergi reference. Suruh call befriender sajalah. Kan? Sebab you sendiri tak mampu. Jadi jangan paksa diri untuk bantu kalau you sendiri tak mampu. Betul, saya setuju dengan Cik Suria. Okay, soalan seterusnya pula daripada Amira. Adakah benar stres akan mempengaruhi selera makan seseorang dan sejauh manakah dua perkara ini saling berkaitan? Alright, okay. So, bila you stress, dia akan menghasilkan hormon flight or fight. Okay? Jadi, bila you nak flight ataupun fight, you perlukan tenaga. Betul. You perlukan tenaga. Betul. You nak lari, you nak berlawan, perlu tenaga. Jadi, you punya hormon dalam badan akan bagi signal kepada you punya pusat selera makan, oh, you kena tambah tenaga dalam badan. Itu bila you stress, you makan banyak. Tetapi ada juga orang yang sebaliknya. Bila stress, dia langsung tak nak makan. So, itu pun sama juga. Tapi konsepnya berlainan. Maksudnya hormon dalam badan dia bertindak secara berlainan, bertentangan. So memang betul kaitannya ialah berkaitan dengan kita punya fisiologi badan. So untuk memahami konsep antara stres dengan kesihatan fizikal ni sebenarnya, kedua-duanya sangat berkaitan rapat. So kalau you ada isu dengan kesihatan mental, kesihatan fizikal akan terjejas. Kalau you ada isu dengan kesihatan fizikal, kesihatan mental pula yang akan terjejas. Okay, jadi dua-duanya saling berkaitan rapat. Okay, penjelasan yang jelas dan mudah difahami. Okay, soalan yang seterusnya pula daripada Nick Elias. Why should you do if the people you know and care about you the most don't believe that you suffer from mental illness and severe stress? Okay, so benda ni sangat rumit. Okay, sebab secara fitrahnya kita ni kalau kita dalam keadaan memerlukan, kita lebih suka kalau orang yang kita sayang, orang yang rapat dengan kita yang boleh bantu kita. Tetapi tidak ramai orang yang ada kata orang privilege macam tu. Okay? So kamu kena kata orang be open, jangan terlalu idealistik dengan idea, oh, because the person is my family the person is my girlfriend or my tunang, so dia mesti memahami, dia mesti akan boleh sokong. Sebenarnya kadang-kadang tidak. So, step out
daripada macam mengharap orang itu yang percaya yang nak support you. Tapi pergilah kepada siapa-siapa yang boleh bantu. Even strangers pun boleh bantu you. You know. Jadi jangan kata orang tutup minda you dengan idea bahawa only your loved one can help you. Yang diorang punya bantuan tu yang sangat kata orang matters to you. No. Right now, just focus on yourself. Make sure you're happy. Make sure you punya mental state happy. So, kalau diorang tak percaya, let them be lah. What can you do? Kita tak boleh nak ubah orang, tapi kita boleh ubah diri sendiri. Setuju, saya sangat setuju. Hmm. Soalan yang seterusnya daripada KN Nash. Macam mana caranya untuk stop self-harming? Boleh Cik Suria share cara-caranya? Okay. So self-harming ni sebenarnya dia ada beberapa sebab. Okay. Sometimes bila dia dalam keadaan sakit emosi ni tak nampak kan. So dengan cara self-harming itulah dia rasa macam sakit di hati tu boleh diganti dengan sakit fizikal sebenarnya. Itu dia punya mindset lah. Okay. Jadi you nak tukar, you pertama nak ubah, you kena korang buangkan mana-mana korang benda yang boleh membantu untuk self-harm. Buang. Kalau boleh jangan guna, jangan simpan. Kalau macam contohnya pisau kan, buanglah. Okay. And then make sure you ada seorang yang tahu you ni ada kecenderungan untuk self-harm. Satu lagi, you kena ada cara untuk distract yourself. Okay. So, kadang-kadang bila orang self-harming ni, dia ada satu fenomena yang mana sometimes dia rasa anxiety, rasa panic attack. Okay. Sometimes, you boleh tukar ganti pain self-harm ni dengan pain kesakitan memegang ais. Kita pegang ais batu kan sakit sebenarnya. Kan kalau kita macam terlalu frozen kan dia sakit. So you can use ice to pegang ataupun you boleh macam basuh muka you dengan ice to make shock to your nerve system. Or you boleh macam menari, exercise untuk kan kalau you ada tendensi untuk self harm, bila you nak self harm tu you akan rasa macam berdebar tau, you punya denyutan jantung macam tinggi. Jadi kalau you exercise macam otak you rasa confused, you ni rasa panik kah ataupun you tengah exercise, faham tak? You just treat your body, your brain like that. So sebenarnya ada banyak coping strategy yang you boleh buat. Saya tak boleh nak huraikan sekarang, tetapi I encourage you untuk Google coping for self-harm. Memang ada satu, nanti saya bagi pada Syukri lah. Kata orang dia punya link kan. Nanti you boleh paste dekat ni lah. Supaya you can go there and ada banyak sangat cara untuk cope. Okay. So thank you for that question. So I really hope siapa yang ada self-harm, please be aware yang you self-harm tu because you want to erase the pain, and meaning your pain, your body is signaling you to call for help. So please get help. Betul. Okay. So kita beralih ke soalan yang terakhir daripada Sherina Dania. Okay, adakah dengan cara komunikasi mampu mengatasi stres? Dan bagaimanakah cara apabila kita berkongsi masalah stres kepada seseorang dan orang tu menilai kita sebalik, dia judge kita balik? Okay. So actually yes, communication can help you with the stress. Because bila kita bercakap tentang benda yang membuat kita stres, energi akan keluar. You perasan tak kalau you marah ke, kalau you mengalami satu insiden yang luar biasa, you akan excited bercerita, excited ulang-ulang kan. So yes, it helps. Tetapi saya nak beritahu you, bila kita nak menceritakan masalah you kepada orang lain, you kena pilih. You kena tapis. Tengok orang tu betul-betul boleh dipercayai atau tidak. Saya minta maaf, manusia ni kadang-kadang luaran nampak baik, tapi belakang kita tahu. Lepas tu kita punya isu dalaman tu pula boleh pula diwar-warkan.
boleh pula katorang dijadikan macam katorang modal untuk membawang. So, sebenarnya tempat paling selamat untuk you katorang meluahkan masalah yang katorang personal sebenarnya adalah kepada kaunselor, psychiatrist, psikologi sebenarnya. Sebab kita orang ni memang dah ada katorang terikat dengan satu akar. So, kita tak boleh sewenang-wenangnya untuk ceritakan tentang orang lain punya kata isu masalah kepada orang lain, kepada disebarkan kepada orang lain. Jadi paling selamat sebenarnya kepada orang profesional sebenarnya. Sebab kita orang akan simpan rahsia you. Nobody knows. Okay? Tapi Okay. kalau dalam keadaan ada orang yang ada antara kalau mereka yang membocor you punya rahsia, contohnya, jadi you boleh dakwa sebenarnya. Okay. Okay, baiklah. Maka dengan ini, selesailah sesi forum kita pada malam ini bersama dengan Cik Suria kita. Semoga segala pertanyaan anda dijawab dan perkongsian yang diberikan bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Jadi kita haruslah mengambil iktibar bahawasanya penyakit stres dan tekanan ini bukanlah sesuatu yang kita boleh pandang rendah. Dan kita haruslah saling membantu rakan atau kenalan yang berada di dalam kesusahan. Okay, terima kasih Cik Suria kerana atas kesudian menyertai forum kami pada malam ini. Semoga Cik Suria sihat selalu dan semoga kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih Cik Suria. Syukri, boleh saya bagi pesanan to all the Boleh, students? boleh. Sila. To all the students, please focus on your own kotoran happiness. Kotorang jaga diri sendiri and love yourself. Alright, thank you. Okay. Thank you Cik Suria atas pesanan. Okay. Okay, bye. Okay, maka dengan para hadirin sekalian, maka dengan berakhirnya sesi forum kita pada tadi, dan kita akan mulakan dengan sesi yang paling kita tunggu pada malam ini, iaitu sesi kuis. Okay. Para pemenang yang bertuah akan memenangi hadiah berupa wang tunai. Kita akan mulakan sesi kuis, tapi sebelum itu dengan terma dan syarat yang akan saya sampaikan. Okay. Dan saya harap semua boleh faham dan ambil caknaya untuk terma dan syarat ni, kerana hadiah yang akan dimenangi itu sangat-sangat tinggi. So, first kali anda disarankan untuk menggunakan 2 devices, iaitu satu untuk quiz dan satu untuk live ini untuk sentiasa update mengenai quiz anda. So, kalau boleh saya cadangkan anda join live menggunakan laptop dan quiz menggunakan telefon. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, peserta quiz haruslah menggunakan username seperti berikut, iaitu nama dan nombor telefon, iaitu nama Syukri, nombor telefon, bla 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 bla. Supaya kita senang untuk pihak penganjur untuk menghubungi anda. Yang ketiga, hanya peserta yang berdaftar sahaja dibenarkan untuk join kuis ni. Dan yang keempat adalah sebarang keputusan kuis adalah muktamad. Saya akan live untuk kuis ni melalui IG live ni. Nanti korang boleh tengok kedudukan korang di tempat keberapa dan keberapa. Baiklah, anda boleh sertai link kuis yang boleh didapati di bio kami dan juga yang saya telah pin komen ni. Jadi semua boleh join. Join cepat tau. Lambat-lambat tak ada hadiah. Okay. Anda diberi masa 5 minit. Kita akan mulakan kuis sebentar lagi. Jangan lambat-lambat tau, ada yang menarik ni. Aku selalu. Astaghfirullahaladzim. Mohon semua jangan live ni dulu ya, sebab live ni akan bergantung dengan kuis tu.
Kalau guna satu device, boleh saja. Korang boleh left live ni, lepas tu korang boleh join quiz tu. Paling penting join quiz. Jangan risau. Macam mana nak copy, tu pun saya nak ajar ke? Tak adalah. Boleh pergi ke bio HRM Uniza. Okay, boleh pergi ke bio HRM Uniza. Cepat-cepat tau, cepat-cepat. Kita akan mulakan quiz sebentar lagi. Okay, nanti yang untuk link untuk self harming yang website yang Cik Suria bagi tahu tadi, saya akan bagi tahu kemudian. Nak tanya, nak letak nama dan apa ya? Nama dan nombor telefon. Contoh Syukri 015-555-5566. Macam tu. Jangan pula letak Syukri Comel. Syukri memang comel pun. Wajib letak nama, yes, betul. Supaya nanti senang kami hubungi anda. Sebab kalau anda join quiz and then anda menang tapi anda tak daftar, chances untuk anda dapat hadiah tu kami akan bagi kepada peserta yang seterusnya. Okay, yang paling penting kena daftar. Supaya kami at least kalau awak tak tulis nama dekat quizzes tu, kami boleh cek sama ada awak berdaftar ataupun tidak, ya. Syok sendiri. I know you miss me. Okay. Jangan deh bro tu. Selalu kan korang tengok saya handsome lah malam ni. Okay. Syakab bila nak. Okay, kita akan mulakan pada 9.45 PM. So, lagi ada 1 minit untuk anda bersedia. 9.45 PM ya. Lagi ada 1 minit untuk korang ready. Okay. Quiz dah boleh start. Okay.
What's the name? Siapa tahu nama saya? Come on, takkanlah tak kenal saya. What's the name of tonight's moderator? It is quiz dah start ya. Boleh join quiz. Nak menang duit tak? Sorry, saya tak ada access admin, so saya akan try untuk view siapa pemenang. Dah start ya quiz boleh masuk. Wow, nampaknya saya kenal ya. Ada sesetengah yang telah berjaya memasuki berjaya mendapat tempat untuk quiz. Soalan quiz sangat senang ya, sangat senang. Apa yang dah disampaikan oleh Cik Suria tadi, semua ada dalam ni. Sebab tu pentingnya kita untuk mendengar. Sangat easy ya. Saya lapar lah. Makan lagi. Lapar. Saya kalah. Jangan risau. Kita banyak lagi permainan yang menarik. Saya lapar. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk makan. Makan juga penting tau sebab kita harus handle stres. What's the name of tonight's moderator? Syukri Comel. Saya comel lah dari dulu, sejak lahir lagi. Saya lapar. Tapi saya diet. Soalan sangat senang ya, soalan sangat senang. So, kita akan live ni. Ya, kita faham tak dalam hidup ni kita tak boleh menjadi terlalu serius dalam membuat satu benda. Jadi kita harus sentiasa happy dan embrace yourself and express yourself so you can be better and better in the future.
So, jap saya akan cari mana soalan, mana pemenang. Lepas tu kuis kena buat apa lepas tu. Sebentar ya, saya tengah check siapa yang menang. Hai. Suspicious. Okay, kita tunggu sebentar ya untuk pengumuman pemenang yang memenangi pertandingan kuis pada malam ini. Rugi tau kalau tak menang. Sangat-sangat rugi. Sijil dapat ke untuk semua peserta? Yes, sijil dapat ya untuk semua peserta yang berdaftar akan mendapat sijil. Macam mana saya nak tengok rank dia ni? Mantaplah Abang Syukri. Abang Syukri. Saya Syukri comel lah. Okay, saya dah ada pemenangnya ni. Okay. Tepukan dulu, bagi tepukan kepada yang menang. Sebab bukan senang nak menang dan bukan susah untuk menang. Plus, jangan risau kalau anda tak menang, anda boleh cuba lagi pada program akan datang. Kami akan buat banyak lagi program untuk anda PMPSM ni. So, jangan risau. So, kami akan hubungi pemenang dalam masa yang terdekat. Dan juga, jangan risau. Anda semua adalah pemenang. Sebab anda pemenang, bagi saya pemenang tu adalah orang yang berjaya untuk stay alive until today, untuk orang yang berjaya mencintai diri diorang sendiri sampai hari ini. So itu adalah pemenang yang terbesar dalam diri diorang. So give yourself a big round of applause. So okay, ini adalah pemenang kita pada malam ini. So di tempat pertama kita ada Wajihah, kedua adalah Amir, ketiga adalah Safi Syukri, keempat adalah Nurul Ain, kelima adalah Wan Huzaimi, keenam adalah Wan Amirul Idham. Dan jap, saya nak tengok lagi siapa menang. Siapa menang ni tak nak belajar saya ke? Ni saya bagi alamat. Lagi. So itu adalah top 6. Dan sekiranya anda akan ada menang lagi, kami akan bagi tahu dan akan hubungi segera. So Wajihah, Amir, Safi Syukri, Nurul Ain, Wan Huzaimi dan Wan Amirul Idham dan Nana. Okay, siapa Nana tu? Saya nak tahu siapa dia Nana tu. Saya berminat sangatlah dengan orang yang nama Nana ni. Nana boleh munculkan diri anda? So, baiklah. Tanya kepada semua pemenang kuis dan juga tanya kepada semua para peserta yang join pada hari ini. Ahli jawatan kuasa program akan berhubung dengan anda dalam masa yang segera untuk pengkreditan hadiah anda. Okay, baiklah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi kuis tadi, maka kita telah tiba di penghujung program pada malam ini. Terlebih dahulu, saya Syukri Comel. Saya Muhammad Syukri, saya mewakili Ahli Jawatan Kuasa Majlis, Persatuan Mahasiswa Pengurusan Sumber Manusia dan Universiti Sultan Zainal Abidin ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin yang sudi hadir secara maya pada malam ini. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya tersilap bicara, tergores hati ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya sepanjang program berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Secara jujurnya, kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, tahniah dan terima kasih atas kesudian anda untuk menyertai program pada malam ini. Semoga kita dipanjangkan umur untuk bertemu lagi di dalam program pada masa akan datang
Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama saya, pengacara majlis anda, Syukri Comel. Bye semua. So, ya saya Comel. Jangan risau. Thank you semua yang sudi join live pada malam ni. Saya sangat sayang semua. Sekejap. Seorang tolong screenshot singkat saya sukalah. Terima kasih semua yang sudi join. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Tuan Pengacara. Kak saya kata Tuan Comel. PM tepi, PM tepi. Are you sure? Yes, I'm sure. For sure. I'm cute since forever. So terima kasih atas kesudian menyertai program pada malam ini. Arigatou gozaimasu. Terima kasih semua, terima kasih. Saya akan end live pada 10 PM cun sebab saya dah set time. Okay, bye. Hi Ame, see you in Kuching soon. Soon. You can come to my campus, okay? It's not that far. Saya akan end live pada 10 PM directly sebab saya telah set timer dia. So, saya tak boleh berhenti separuh masa. Jadi saya rasa handsome dan comel pada malam ni. Okay, jadi terima kasih semua untuk join. Terima kasih. HR terbaik. HR memang terbaik. HR memang hebat. HR soho kali. HR soho kali. I love HR. HR love me. See more. HR, come on. Hidup HR. Pemenang jangan risau ya, nanti kami akan sendiri hubungi anda melalui nombor, melalui details yang anda tinggalkan dalam borang pendaftaran dan juga quizzes tu yang anda tinggalkan nombor telefon tu. Jangan risau, duit anda akan sentiasa masuk. Jangan risau, kami tak makan duit anda, kami makan nasi. Saya pun makan nasi, tapi saya lapar lah malam ni, saya tak makan lagi. Aduh. Jadi saya ada 1 minit lagi. Okay, terima kasih kepada semua yang sudi join pada malam ni. Daripada saya sekali lagi, Tuan Moderator anda, dan saya harap kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Comel, ingat Syukri. Terima kasih semua.